Assalamualaikum, what's up gang, this is your brother Abepik. Okay gang, kembali lagi bersama Abepik di channel Abepik. Okay gang, hari ni kita buat lain juga daripada yang biasa. Hari ni bukan cerita seram, bukan mukbang, dan bukan apa dan bukan cakap-cakap kosong. Tapi aku ada nak satu tajuk yang agak menarik. Tajuk ini berkaitan dengan 3 kes pembunuhan yang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Tajuk amat menarik, tapi perkara ni bukan berlaku di Malaysia. Ni aku research dan buat kaji yang ini daripada kisah-kisah benar daripada luar negara. Jadi aku akan cerita pasal 3 kes pembunuhan yang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Betapa sadisnya seorang keluarga membunuh ahli keluarganya yang lain. Okey kan, sebelum kita start, terlayan intro dulu. Dan aku doakan korang yang singgah di channel ni, yang selalu support aku, semoga dimurahkan rezeki selalu dan diberikan umur yang panjang dan dipermudahkan segala urusan setiap hari. Okey kan, kita layan intro dulu. Okey, zas. Dan jangan lupa subscribe gang. Okey gang, sedia untuk aku bercerita tentang 3 kes pembunuhan yang berlaku di luar negara. Jadi kita buka kacamata dulu untuk lebih fokus. Okey gang, kita ni dalam hidup macam-macam. Manusia ada, kita dalam keluarga sendiri pun ada juga yang tak berkenan dengan kita dan tak berapa baik dengan kita. Tapi itulah, kita ni sebagai orang Islam janganlah sampai menaruh niat yang dengki apa semua kepada ahli keluarga sehingga akan menyebabkan untuk melakukan suatu perkara yang boleh menyakiti saudara kita sendiri. Jadi geng, tanpa berlengahkan masa, kita teruskan dengan kes yang pertama. Kes yang pertama ni daripada seorang wanita yang bernama Jennifer Pan. Dia dilahirkan di dalam keluarga yang mewah dan berjaya juga, boleh dikatakan. Jennifer Pan ni telah didapati bersalah kerana membunuh ibunya serta percubaan membunuh bapanya sendiri. Kejadian ini berlaku pada 8 November 2010 apabila pihak polis menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian rompakan di rumah Jennifer Pan ini. Rupanya panggilan yang diterima oleh pihak polis itu telah dibuat oleh Jennifer Pan sendiri, yang ketika itu kononnya sebagai masa perompakan oleh warga berkulit hitam. Setibanya polis di tempat kejadian, Ibu Jennifer Pan ni, iaitu Bishha, telah pun meninggal dunia akibat ditembak dengan jarak dekat di kepala, manakala bapanya Hui Han berada dalam keadaan cedera parah dan koma. Dan lagi, menurut kenyataan Jennifer Pan bahawa terdapat 3 orang lelaki berkulit hitam yang telah menceroboh masuk ke kediaman mereka dan mula bertindak ganas. Namun pihak polis agak meragui kenyataan Jennifer Pan itu, yang mendakwa telah menelefon talian polis 911 dalam keadaan tangan terikat. Itu kemusykilan. Dia cakap dia masa tu dia dalam keadaan tangan terikat, tapi macam mana dia boleh call 911? Itu satu apa panggil, suspend lah. Satu honor lah untuk dia putar balik cerita. Tapi pihak polis dah meragui, ada statement dia tu. Setelah soal siasat dijalankan, akhirnya terbongkar kisah bahawa kejadian rompakan dan pembunuhan itu telah dirancang oleh Jennifer Pan sendiri. Lepas tu polis sendiri yang telah menyiasat, dan terbongkar juga akhirnya yang pembunuhan itu dilakukan oleh anaknya sendiri, Jennifer Pan. Sebenarnya polis mula mengesyaki Jennifer Pan bukan sahaja kerana keterangan yang agak meragukan, tetapi ketika pengebumian ibunya dijalankan, Jennifer Pan sedikit pun tidak menjatuhkan rasa sedih dan air mata, sebarang emosi di mana
keadaan ini sangat tidak normal bagi seorang anak yang baru kehilangan orang yang tersayang, ibunya. Di situ kita tahu dah, atau boleh nampak dah air muka dia. Habis tu penting wajah kita ni. Bila kita sayang seseorang tu, bila dia tak nanti dia meninggal, dia sakit atau dia meninggalkan kita, pergi jauh sikit pun kita rasa sedih, beremosi dah kita. Tapi lain dengan Jennifer Peng ni, dia sedikit pun tak ada raut muka yang sedih dan tidak beremosi langsung ketika hari kejadian dan hari pengububian ibunya itu. Dan polis pula ada mengeluarkan statement, bagi memahami motif dalam kes ni, maka sejarah keluarga Peng harus diselidiki. Polis pun start siasat, ada latar belakang sejarah keluarga mereka, apa permasalahan di dalam keluarga mereka sebelum ini. Hui Han dan Bish Ha adalah berasal daripada Vietnam. Rupanya ibu bapa si Peng ni asal daripada Vietnam. Maknanya dia ada darah keturunan Vietnam. Tapi tu muka dia ada iras-iras macam orang Asia sikit, betul tak? Mereka berdua yang berhijrah ke Kanada pada tahun 1979 dan mempunyai 2 orang anak, iaitu Philip dan Jennifer Peng. Didikaskan cerita, hasil kerja keras Hui Han dan Bish Ha telah berjaya membina kehidupan yang stabil untuk keluarga mereka dan dikategorikan mempunyai kehidupan yang mewah di Kanada tu. Maknanya orang datang semula-mula berkahwin masa muda-muda lagi sebelum dapat anak dan berhijrah ke Kanada dan memulakan hidup baru sebagai musafir ke sana lah. Dan telah berjaya dan hidup mereka pun agak mewah dan serba-serbi apa yang anak-anak mereka nak pun dapat. Tapi apalah masalah Jennifer ni sampai sanggup membunuh ibunya sendiri. Kita teruskan cerita. Namun Hui Han dan Bish Ha sangat garang dan terlalu tegas dalam mendidik anak-anak mereka, menyebabkan Jennifer membesar dalam keadaan membenci kedua ibu bapanya. Itulah kesilapan ibu bapa mereka, yang terlalu garang dan terlalu tegas. Tapi garang dan tegas ni memang perlu dalam suatu hubungan itu. Kerana ketegasan yang melampau mereka dalam mendidik anak-anak, Jennifer turut terpaksa berbohong tentang penilaian pemeriksaan. Inilah sebabnya. Dan surat tawaran kemasukan ke universiti kerana Jennifer bukan seorang anak yang bijak seperti yang diinginkan oleh ibu bapanya. Kira Jennifer ni seorang yang berdendam kepada ibu bapanya sebab selalu dimarah sampai dia sanggup menipu ada result kertas ujian dia dan menipu, mengatakan dia ni dapat terima masuk ke universiti yang terkemuka di Kanada lah. Sebab itulah dia sanggup buat sesuatu perkara di luar jangkaan. Kerana kebenci yang mendalam dan tidak tahan terlalu dikekang, akhirnya Jennifer yang ketika itu baru berusia awal 20-an mula mengupah 3 orang lelaki berkulit hitam dan merancang kejadian rompakan dan pembunuhan terhadap ibu bapanya dengan dibantu oleh teman lelakinya sendiri, iaitu Daniel Chi Kwon Won yang juga seorang pengedar dadah. Yang aku pelik ni, ibu bapa dia garang, tegas, tapi kenapa anak dia boleh bersosial dengan geng-geng macam ni? Pengedar dadah boyfriend dia dan kenal dengan penyangap-penyangap yang berkulit hitam ni. Ada kesilapan dalam mendidik ni. Berikutan kejadian itu, ibu Jennifer meninggal serta-merta di tempat kejadian, manakala bapanya Hua Han sedar selepas 3 hari koma, dan menceritakan bagaimana kejadian tersebut berlaku dan sememangnya Jennifer adalah dalangnya dalam semua yang berlaku malam itu. Dan keputusan pembicaraan mahkamah pada akhirnya menyaksikan Jennifer, Daniel dan 2 daripada pembunuhan upahan tersebut yang didapati bersalah atas kesalahan telah menerima hukuman penjara. Telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan telah menerima hukuman penjara seumur hidup. Seorang lagi pembunuh upahan pula dipenjarakan selama 18 tahun susulan pengakuan awal perlibatannya dalam kes tersebut. Pada masa sama, Jennifer juga dilarang untuk berhubungan lagi dengan mana-mana anggota keluarganya.
Akhirnya dia ditangkap. Tapi tu lah, aku rasa macam tak setipa pula hukuman kat luar negara ni. Penjara seumur hidup. Jennifer time tu umur 20, maknanya 20 tahun dia penjara. Umur 40 dia dah keluar. Tu pun kalau tak ada apa-apa, kalau silap bulan ada hari keputeraan apa semua, tempat dia akan dikurangkan lagi lah hari penjara tu. Tapi kes pembunuhan macam tu tak patut 20 tahun aku rasa. Patutnya hukuman gantung sampai hati bunuh ibu bapanya. Okey kan, setakat ini dulu Jennifer Pang. Kita sambung cerita yang kedua. Okey geng, kita sambung dengan kes yang kedua. Kes pembunuhan yang kedua ini dilakukan oleh seorang Chris Watt, dan kisah ini telah berjaya didokumentarikan di Netflix. Okey, kisahnya berbunyi macam ni. Kisah keluarga Watt ini viral baru-baru ini apabila Netflix menayangkan dokumentari mengenai keluarga ini. Keluarga Watt mula menjadi perhatian apabila seorang isteri yang sedang mengandung bersama 2 orang anak perempuannya hilang. Maknanya isteri sedang mengandung seorang anak dan lagi 2 orang anaknya. Dia akan dapat 3 orang anak. Polis menyiasat kejadian tersebut apabila mendapat report kehilangan Shannon daripada rakan baik Shannon sendiri. Isteri kepada Chris Watt ni bernama Shannon. Polis mengunjungi kediaman Watt dan Chris dan Watt, iaitu sebagai suami, pada mulanya nampak seakan memberi kerjasama kepada polis. Mula-mula masa polis nak mendekati dia tu, dia dapat memberi kerjasama dengan baik kepada polis. Namun akhirnya kes terbongkar apabila Chris gagal dalam ujian poligraf dan ditahan pihak polis. Chris akhirnya membuat pengakuan bahawa dia telah membunuh isteri dan kedua anaknya kerana ia telah jatuh cinta dengan perempuan lain. Allahu Akbar. Kerana jatuh cinta kepada wanita lain sanggup membunuh isteri dan anak-anak. Allahu Akbar. Memang betul-betul tragis lah. Beringatlah kepada kaum wanita dalam memilih seorang suami. Apa yang paling menyayat hati menurut pengakuan Chris ketika di dalam penjara, ketika dia ingin membunuh anaknya yang bernama Bella telah berkata, "No daddy, no." Si anak berkata. Namun dia tanpa belas kasihan tetap membunuh anaknya itu dengan melemaskan anaknya menggunakan selimut sebelum menghumban mayat anak-anaknya ke dalam tangki minyak mentah di mana tempat dia bekerja. Allahu Akbar. Kenapa sanggup seorang bapa lakukan itu kepada anak? Apa salahnya dah suka kat betina lain kak? Cerai isteri tamu kak? Anak biar dia jaga sudah. Lepas angin tak nak bunuh nyanyi. Allah, siapa hati nak bunuh anak. Cerita ni pun berakhir kat situ je lah. Okey. Tapi aku peliknya kenapa siapa nak bunuh bini dengan anak-anak. Itulah bini sendiri yang mengandung apa boleh. Dah bunuh dan lagi 2 orang anak sanggup bunuh ya. Oh, apa manusia, binatang pun manusia. Dan wanita hok nak tengah duk couple dengan dia masa tu. Sanggup kau nak hidup semati dengan dia kalau gini. Bini pertama dengan anak-anak dia sanggup bunuh, apatah lagi wanita hok baru dia kenal tu. Beringatlah. Ini bukan manusia, ni dah binatang ni kan. Okey kan. Kita sambung kisah yang ketiga. Okey geng, kita sambung kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini daripada kisah Menendez brother. Betul aku sebut. Menendez brother. Jose Menendez adalah seorang eksekutif korporat yang terkenal dan kaya di Beverly Hills, California. Berkahwin pada tahun 1963 dengan Mary Luz Kitty Anderson dan dikurniakan 2 orang anak lelaki, iaitu Joseph Lyle Menendez, tarikh kelahirannya 10 bulan 10 1968, dan Eric Galen Menendez 27 bulan 11 1970. Dia siap bagi tarikh ni. Tarikh hari lahir anak dia. Dan bermula kisahnya. Kehidupan awal keluarga ini pada mulanya nampak normal je, seperti keluarga-keluarga yang lain, di mana 2 orang anak mereka dibesarkan dan dimanjakan
dan dimanjakan seperti kebanyakan keluarga di luar sana. Sehinggalah pada 20 Ogos 1989, Larry dan Eric telah menghubungi pihak polis dan melaporkan tentang kematian kedua ibu bapa mereka. Tiba-tiba ni 7-9 tak ini. Maknanya dia lahir 1969 dengan 70 anak-anak dia. Ini tahun 1989, maknanya anak dia berumur 20 seorang dan berumur 19 seorang. 19 dengan 20 anak dia masa ni. Dalam masa 6 bulan sejak kematian ibu bapa mereka, adik-beradik Menendez telah berbelanja sebanyak $1 juta dan mula menarik perhatian pihak polis untuk menyiasat lebih lanjut yang akhirnya membawa kepada penangkapan dua adik-beradik. Selepas 6 bulan baru polis dapat sedikit suspek untuk dua beradik ni. Mula-mula tu mungkin tak dapat kok. Mereka akhirnya mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap kedua ibu bapa mereka dengan kejam sekali. Ni lagi bodoh ini, bunuh ibu bapa tak mau syurga. Tak ada lah, kau orang kafir je. Kafir. Kalau kau orang Islam dah tak mau syurga lah kau ni. Mereka berdua telah menembak mati kedua ibu bapa mereka dengan alasan mereka telah didera, malah telah dicabut oleh ayah mereka. Itu alasan mereka telah didera dan telah dicabut. Kita baca dulu. Namun selepas pembicaraan, mereka telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Aku rasa kat negara luar ni hukuman undang-undang mereka tak cukup dengan kes pembunuhan. Bunuh ibu bapa mereka penjara seumur hidup. Dia orang umur 19 orang, 20 seorang. Mungkin 19 tahun, 20 tahun lagi kan keluar. Dan sambung lagi kegiatan orang. Itu lah masalah. Kenapa tak buat hukuman gantung macam kat Malaysia ni? Bukti dah cukup apa semua. Lagi-lagi seumur hidup. Kalau umur 40 boleh lah dia hukuman seumur hidup. Betul tak? Keluar pun umur 80 dah tak orak dah, dah tak cakap dah nak membunuh orang. Ni muda lagi ni, keluar umur 40 lagi membunuh. Okey lah geng, itulah 3 kisah tragis pembunuhan yang telah dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Terdapat beribu kes yang seakan sama terjadi di seluruh dunia. Malah di Malaysia pun ada geng. Turut beberapa kes yang melibatkan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli keluarga terdekat. Memang pelik Malaysia zaman sekarang, dah akhir zaman. Apapun berdoalah kita, moga kita dan keluarga kita dijauhkan daripada perkara buruk sebegini. Semoga hidup kita sentiasa dilindungi Allah. Betul, kita sentiasa kena ingat pada Allah. Ini ada satu bala ujian pada keluarga tu sendiri. Tapi kes yang ketiga aku rasa pelik lah. Dia bagi alasan kerana bapak dia suka mendera dan mencabut. Kenapa dia tak report polis je? Kenapa sampai membunuh haniah dengan ibu? Apa salah mak dia pula? Ini dah macam psycho, lebih kurang psycho lah. Sanggup membunuh. Padahal dia nak bunuh ibu bapa dia kerana harta, aku rasa. Dia siap bermewah-mewah lagi selepas 6 bulan kematian ibu bapa mereka. Aku rasa itu sebab dia nak berjoli. Masa mak bapak ada nak keluar malam tak boleh, nak pergi club tak boleh, apa semua mungkin kot. Lepas mak bapak mati, duit harta semua jatuh kat diorang dan boleh pergi bersia-sia, bercuti, kelab malam, bawa awet masuk rumah, buat parti, apa pesta apa semua dengan arak apa semua. Rasa macam tu. Okey gang, setakat ni dulu kes pembunuhan kita kali ini. InsyaAllah kita akan sambung dengan kes pembunuhan yang lebih kejam, lebih menarik, lebih mendalam lagi gang. Tapi ingatlah kita kepada Allah, akan perbuatan kita sesuatu itu akan diadili di akhirat kelak. Mungkin di dunia ini kita akan lepas, tapi di akhirat kelak kita akan lepas walaupun kesalahan kita hanya sebesar zarah je. Diingatlah, perbuatan kita selalu dicatat oleh dua kiri kanan, dan kebaikan dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yakinlah Allah itu ada, keadilan pasti ada. Tak dapat di dunia akan dapat di akhirat. Dan jagalah keluarga anda sebaik mungkin. Aku doakan korang semoga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur. Terima kasih selalu support channel aku. Dan kita jumpa lagi di next video gang. Dan paling penting subscribe, like, share, tinggalkan komen korang dan di bawah dan turn on notification. Apalagi kita jumpa di next video. Okay, zas. Lupa. Assalamualaikum.